Record. Yap, record dah. Recording. Okay, so kita sesi 11.30 pagi. Okay, welcome semua untuk sesi pagi ni. So pagi ni kita akan sambung balik tentang force, daya. So cikgu akan share. Right. So hopefully suara cikgu clear, korang boleh dengar. Okay. So untuk recap balik, pagi tadi kita belajar berkaitan dengan force, right? So kita berkaitan dengan force. So cikgu recap balik apa yang belajar pagi tadi sebelum kita terus dengan sambung yang petang ni. Okay, perkara pertama bila kita belajar force is to determine either the force is imbalance or unbalanced. So kita kena tentukan sama ada kita sedang menjawab ataupun melihat kepada permasalahan a balance force. Okay, kalau bahasa Melayunya seimbang, daya seimbang. Okay, selain daripada tu, kalau selain daripada balance, dia boleh juga guna perkataan ni, equilibrium. Okay, maksudnya adalah sama. Okay, unbalanced force, they will be using non-equilibrium. Ataupun bahasa Melayunya tak seimbang. Okay, tak seimbang. Alright, so apa yang kita discuss pagi tadi adalah kalau kita tengok force tu ada perkataan at rest, ada perkataan constant velocity, ini menunjukkan acceleration dia kosong. So asas untuk force, formula dia adalah F sama dengan mass jisim darab dengan acceleration. Okay, mass times acceleration. And cikgu dah discuss dari semalam juga, kelas malam juga, kelas berkaitan momentum and also kelas ni pagi tadi berkaitan force. M ni takkan sama dengan kosong. Jadi bila F kosong, it's not because of mass, but it is because of A, acceleration. Okay, dua yang korang nampak kat sini, yang belah kiri, force dia ada dua, satu belah kanan 5, belah kiri 5, 5 tolak 5 kosong, itu bermaksud dia balance. Tapi yang belah kanan bila tolak ada baki, bila ada baki, Newton kata when there is a net force, object will accelerate, kita boleh cari dia punya acceleration. Okay, so untuk force and motion 2, kenapa cikgu tulis force and motion 2? So pagi tadi force and motion 1. So force and motion 2 kita akan belajar berkaitan yang ini pula. Okay. Alright. So pagi tadi, kelas pertama tadi kita dah discuss a few question. Cikgu tunjuk balik a few question yang kita discuss. Yang pertama, contohnya kita discuss berkaitan dengan soalan ni. Okay, 5 kg and ada yang tarik ke kanan, ada tarik ke kiri. So ada perkataan constant velocity, ada perkataan laju seragam. So dari situ step nombor 1 kita determine ini adalah balance. So bila balance, equation dia akan sama dengan kosong and then kita dapat kalau depan 100, belakang 100. And kemudian kita pula soalan yang seperti ini. Okay, kalau dia sengit macam mana? Right, kalau dia sengit kena tambah another step, which is kita kena find the fx. Okay, macam mana nak cari fx? Kena guna theorem Pythagoras. Okay, so sin, cos and everything. Okay, sin and cos. So yang seterusnya kita belajar juga kalau force bertindak dalam paksi y. Okay, so keywordnya masih sama. Kalau jumpa perkataan stationary bermaksud dia balance. Okay, bila dia balance kita tahu tolak nanti bakinya kosong. So kita dapat nilai yang sama. And contoh yang lain kita belajar pagi tadi adalah okay, so 80 ke atas, bawah ni berat dia 40, atas lagi besar force, so dia naik ke atas. Kalau yang belah kanan, belah bawah ni lagi besar daripada belah atas, so dia turun ke bawah. Okay, itu yang kita belajar tadi lah. So formula dia T tolak W, W tolak T is depend on dia punya arah gerakan. Okay, so seterusnya kita belajar juga untuk paksi atas, paksi Y untuk soalan macam ni. Okay, so sama juga konsep dia, kita kena tahu dia balance atau unbalance dan menggunakan trigonometry. Okay, so sekarang kita nak sambung force and motion 2, cikgu nak buat untuk yang macam ni. Okay, cikgu akan buat untuk yang belah kiri, korang kena buat yang sama untuk tengah. Okay, cikgu akan buat yang belah kiri, korang akan buat apa yang cikgu buat di tengah-tengah. So first,
Cikgu akan buat dulu, tengok dahulu, jangan salin lagi. Tengok dahulu, bila cikgu kata salin, baru korang salin. Okay, so kita akan buat step by step. Untuk yang ini, okay, so objek ni dia akan turun ke bawah. Okay, sebab tak ada orang yang tarik dia ke atas. Tak ada. Okay, tak ada orang tarik ke atas, surely dia akan turun bawah. Okay, melainkan ada orang tolak ataupun tarik lah. Alright. So, bila dia turun ke bawah, kita nak tahu berapa force dia ke bawah. Okay, kena tahu berapa force dia ke bawah. Sebab bila kita tahu berapa force dia, baru kita boleh cari dia punya A. Okay, sebab dia dah ada mass. Mass dia 2 kg. Bermaksud kat sini, kita boleh buat F equals to MA. Problemnya kita hanya ada M. Kita tak boleh cari A selagi kita tak ada force. Kita tak tahu berapa dia punya force. Okay. So, step yang pertama. Okay, step yang pertama. Okay, jangan salin lagi. Jangan salin lagi. Slow-slow, satu persatu. Step yang pertama, bila dia berada dalam inclined plane, satah yang condong, benda pertama yang dia ada, yang kita kena tahu adalah berat dia straight tegak ke bawah is always the weight. Okay, is always the weight. So, berapa weight dia? Macam kita discuss pagi tadi, weight ataupun berat adalah mass time gravity. So, kita ambil syllabus untuk KBSM. Okay, so syllabus KBSM, dia akan jadi 2 darab 10. So, kita dapat berat dia 40. Okay. Alright. 20 lagi. Okay, 20 Newton. Sekejap cikgu nak dekat sini. So, cikgu boleh share balik. Okay, 20 Newton. Right. Tu baru berat. Tu baru berat. So, next one, bila dia ada berat, benda pertama yang kita akan tahu, dekat sini sebenarnya, dia ada juga force yang ke bawah. Force yang ke bawah ni, kita panggil dia sebagai W, berat dia, weight, in X. Okay, in X. So, number 1. Number 2, ni dia punya plane, dia punya satah. Okay. 90 degree dengan sini. Okay, 90 degree adalah WY. Okay. So, cikgu bagi masa salin ni dulu. Okay. Salin yang ni dulu. Kita buat step by step. Salin yang dulu. Okay. Kalau dah, then you need to inform me that you've done. Okay. Right. So, we have like 26. Okay. Thank you for 26 student yang join. Dia tak masuk gini. Okay, kalau dah bagi tahu. Okay, and then you can do the same untuk yang tengah. Okay, cuba buat untuk yang tengah. Okay, sama juga buat untuk yang tengah. Okay, sama juga buat yang tengah. Okay. Right, good. So, kalau done, okay, ni korang kena perhati betul-betul. Sini sebab melibatkan, yang ni dia banyak melibatkan mathematics. So, basically apa yang cikgu tengah ajar korang, most of it is maths compared to, fizik dia ada tapi maths dia dulu. Sekarang ni semua maths dia dulu. Okay. So, first, kalau kita tengok kat sini, sekarang kita kena belajar matematik, which is kalau kita ada sudut untuk segitiga, cikgu akan terangkan matematiknya supaya korang faham. Kalau ini 30, so ini 90 degree. So dekat sini adalah 90. Okay, secara matematiknya, berapa sudut yang cikgu tanda warna merah ni? Secara matematiknya, 30, 90, segitiga mesti 180. So ini adalah 60 darjah. Okay, 60 darjah. So bila yang tu 60 darjah, dekat belah dalam,
secara automatik yang kat belah dalam juga jadi 30. Okey, jadi 30. Oh, sorry, MG20. Typo pula. Okey, yang 40 tu yang tengah. Okey, MG20. Thank you. Thank you, Akari. Right. So, sudut ni, sekarang cikgu dah ada sudut. Cikgu tukar warna sikit lah. Okey, sudut ni cikgu pakai warna purple. 30. Okey. Apa yang cikgu nak buat seterusnya, okey, seterusnya, apa yang cikgu nak buat, cikgu nak alih gambar ni, cikgu nak alih, bukan alih macam mana, cikgu nak jadikan dia macam ni. Straight ke sini adalah WX, so cikgu tegakkan dia supaya lagi senang. So tegak ke bawah adalah dia punya WY. Okey. And then sini, okey, yang sini akan jadi dia punya W. Okey, so Nisa tanya apa? Oh, kenapa 30? Alright. So ini segitiga. Segitiga ni kalau kita ambil semua ni 90. Okey, itu 90. So kalau dah sini warna merah, sudut dia warna merah tu 60. So sudut yang cikgu buat purple tu baki dia 90 tolak 30. 90 tolak 60. Okey, satu garis lurus 180. Betul. Straight line 100. 180. Okey. Alright. Thank you also, Irisha. Okay, so cikgu sambung. So after that, you do like this. Maknanya daripada gambar tadi, cikgu akan tegakkan dia supaya lebih mudah untuk korang nampakkan dia. Okay, sekarang ni sudut dia macam mana? Okay. Sudut dia tu penting. So sudut dia, yang belah atas ni akan jadi 60. Sudut yang bawah tu, okay, memang cikgu punya lukisan ni tak berapa nak tepat. Tak apa, cikgu mungkin tepat sikit. Okay, so buat macam tu. Okay, ni W. Okay, so atas 60. So yang belah sini akan jadi 30. Okay, so setakat ni clear? Okay, so sekarang salin yang ni dulu. Okay, salin yang ni dulu. Maknanya apa yang cikgu buat, dari sengit tu, cikgu tegakkan. Okay. And berapa nilai W? Nilai W korang boleh bubuh letak-letak. Bubuh siap-siap. 20 Newton. Okay. Alright. So, dan yang ini, cikgu jadikan dia segitiga. Okay, cikgu jadikan dia segitiga. So, bila cikgu jadi segitiga, ada dua cara untuk jadi segitiga. Okay, dua cara nak jadi segitiga. At the end, korang akan dapat jawapan sama. So, I will show you both. Cikgu akan tunjuk dua-dua. Sebab nak tunjuk kat korang dia sebenarnya maths. Okay, dia tak ada suatu formula khusus. Dia ada maths. So, cikgu jadikan dia segitiga macam ni. Yang pertama, cikgu buat segitiga yang ni. Okay. Apa cikgu buat dekat segitiga ni adalah WY dia dekat sini. Kekal. Okay. And W dia 20. W. And bawah tu, WX tu cikgu buat turun bawah. Jadi WX. So, sudut kat sini adalah bersudut 30. Okay. Atau cikgu boleh buat sudut macam ni pula. WX kekal dekat atas. Okay. W straight ke sini. Okay, WY cikgu bawa ke sini. So, berapa sudut dia? Sudut dia adalah 60. Okay. Alright. Okay, sampai sini clear dia punya matematik? Okay. So, yang seterusnya apa cikgu nak tunjuk adalah sekarang korang dah ada dua segitiga.
Kalau cikgu nak cari WX ikut sudut warna purple, okay, pakai warna purple. So kalau cikgu pakai warna purple, dia akan jadi macam ni. 30, WX tu adalah dia punya opposite. Okay, dan 20 ni adalah dia punya H, hypotenuse. Okay, so untuk warna purple, cikgu akan guna soft. Okay, soft. Soft maksudnya cikgu akan pakai sin. Sin 30 equals to opposite over hypotenuse. So WX akan jadi 20 sin 30. Korang akan dapat jawapan dia. Which is 10 Newton. Okay. Kalau cikgu pakai warna merah, boleh? Tak ada masalah. Okay, cikgu pakai warna merah. So kalau cikgu pakai warna merah, dia akan jadi, okay, dia akan jadi, ini kekal hypotenuse. WX tu adalah sebelah dia, adjacent. Okay, jadi untuk yang warna merah, kita tak pakai lagi sin. Kita akan pakai kah. Kah adalah cos. Cos 60 equals to adjacent WX over hypotenuse 20. So, bila kita kira WX, masih lagi jawapan yang sama. 20 cos 60 10 Newton. Okay. Dapat dah WX. Okay, sekarang boleh salin. Okay, boleh salin. And selepas korang salin, you do the same step. Apa yang cikgu buat kat sini, step yang sama. Buat dekat soalan tengah. Okay, buat dekat soalan tengah. Okay, buat kat soalan tengah. Okay. And kalau rajin boleh terus buat yang ujung sekali. Cara sama. Okay, step dia sama. So apa step dia? Cikgu recap balik step dia. Mula-mula tandakan berat. Berat tu mesti straight ke bawah. And then tandakan WX. WX tu mesti satu line dengan plane. Satu line dengan plane. And WY mesti 90 degree dengan plane. Kemudian jadikan dia dalam bentuk macam ni. Jadikan dia segitiga supaya korang boleh pilih nak guna sin ke guna cos. Depend on your triangle. Okay. Kalau dah buat, boleh. Nanti kita boleh tengok berapa jawapan dia. Okay. Okay, kalau dah salin, cuba dulu berapa jawapan dia. Lepas ni baru kita cerita acceleration. Okay. So Nisa dah dapat, Nisa dapat 20 Newton. Okay, good. Okay. Case-nya sama. Kita ada 4 kg. Tanda dulu ke bawah, straight. 4 kg. So berat 40 Newton. So WX 90 degree. WY. Okay. Jadikan. Okay, cari WY boleh? Nak cari WY pun boleh. Okay, tapi kita baru cari WX. Okay, so ni WX. Okay, sudut dia sama. Sini jadi 60. Bawah ni jadi 30. Ni adalah WY. Dan sini adalah 40 Newton. Okay. And then kita nak tengok. Cikgu buat satu segitiga je lah. Okay, cikgu buat segitiga yang ni. Which is bawah ni jadi WX. Ini 30. Sini WY. So kalau kita nak cari opposite, cikgu pakai sin. Opposite over hypotenuse. Korang akan dapat WX dia 40 sin 30, nilai dia 20. Okay.
Okay, WY boleh cari kalau nak, tapi kita just fokus kepada WX. Okay, kenapa cikgu fokus WX? Sebab bila kita minta acceleration, pecutan untuk objek ni, okay, so objek ni tak naik ke atas. Okay, dia tak naik tegak ke atas ikut WY, tak. Dia turun WX. So bila kita nak cari acceleration, our main is WX. So kita kena tahu WX dia berapa. Okay. So bila dah dapat WX, barulah kita boleh pakai formula F sama dengan MA. Cuma dalam kes ni, F dia adalah WX sebab dia turun ke bawah. Sama dengan MA. So WX 10, mass dia 2, A dia berapa? So kita akan dapat 10 bahagi 2. So acceleration dia korang akan dapat 5 ms negatif 2. Okay. Hopefully clear. Okay. So faham tak kenapa cikgu pakai WX? Itu yang penting. Kena faham kenapa cikgu pakai WX. Okay. So kalau dah kira yang ni, tadi korang dah kira yang tengah 4 kg. So korang dapat WX ni 20 Newton. Cuba cari berapa dia punya pecutan untuk yang tengah. Okay. So untuk yang tengah, sama dia, formula dia. Korang dah kira kat atas tadi. Korang dapat WX dia 20 Newton. Okay, WX dia 20 Newton. Jadi, kalau kita nak kira, WX sama dengan MA 20 sama dengan 4A. A dia dapat 5. Apa yang cikgu nak tunjuk kat sini adalah korang tengok kepada sudut tu. Sudut tu sama. Okay, sudut tu sama. Sudut sama. Sudut dia 30 darjah. Okay, sudut dia sama, sudut dia 30 darjah. Apa yang berubah? Yang berubah dia adalah mass. Ataupun dia punya jisim. Okay. So, walaupun different mass, okay, walaupun ada jisim berbeza, tapi korang kira dapat pecutan dia sama. Okay. Kenapa? Sebab kalau objek bergerak turun pada satu sudut, okay, pada satu sudut, mass dia, okay, mass dia dalam kes gambar yang kita tengok kat sini, mass dia tak memberi perbezaan kepada dia punya pecutan, okay, dengan syarat dia punya friction semua kita anggap tak ada lah. Okay, so mass dia tak effect. Untuk yang kes ni walaupun different mass, tapi kita akan dapat same acceleration. Okay, so last one, you do the same thing, cuba buat dekat yang 45 darjah. Kita tukar pula sudut, kita letak 2 kg which is equal to the first one, but now we increase the angle. Okay, apa yang jadi bila kita besarkan increase? Okay, dapat point. Yes, dapat point. Dapat point. Okay, memang dapat point. Sebab kalau korang kira, dia jadi 20 sin 45 atau 20 cos 45, korang akan dapat jawapan yang sama, 14.14. 14.142, ya. Okay, so cara sama cara sama. Cara sama, maknanya kita pertama sekali apa yang kita perlu buat adalah tandakan dulu W ke bawah. W, cikgu tanda terus 20 Newton. Turun ke bawah sini adalah WX. So sudut ni 45. So kalau cikgu buat sudut WY, WY pun secara automatiknya 45. Okay, sebab satu tu 90. And bila kita nak kira, okay, cikgu ambil step ringkas sikit. So sini 20. So ni WX, sini WY. Sudut ni 45. So korang akan dapat cari WX adalah 20 sin 45. Korang akan dapat 14.14. And kalau korang cari WY sekalipun, 20 cos 45, korang akan dapat jawapan yang sama, 14.14.
Sebab korang dah belajar dalam AdMath juga. Tapi tu cikgu tak nak masuk AdMath. So korang dapat WX dia 14.14. After dapat 14.14, so F equals to MA. So WX sama dengan MA. So 14.14 sama dengan 2 kg darab E. So A dia adalah 7.07 ms negatif tu. Tak ada. Selesai. Okay. Okay. So untuk jawab soalan tu, kita pergi dulu kepada muka surat yang belakang ni. Muka surat 27. Soalan 33. Okay, 33. Alright. Okay, muka surat 27, soalan 33. Okay, sama juga. Untuk force, basic is the same. So, apa basic dia? Number one is for you to determine balance or unbalance. Sama ada kena tentukan sama ini adalah seimbang atau tak seimbang. Okay, itu yang kena tentukan dulu. So, kita baca dulu soalan. So, diagram show an object of mass 10 kg remain stationary. Pegun. Okay, remain stationary. So, dari situ, perkataan tu nak bagi tahu kita apa? Nak bagi tahu kita yang the condition of the object is in balance. Seimbang. Okay. Bila dia seimbang bermaksud, kalau cikgu cari berapa WX dia dekat bawah, dia mesti sama dengan F dekat atas. Supaya WX bila tolak dengan F mesti berbaki kosong. Right? Okay, good. Kosong Newton. Okay. So dah tolak kosong Newton. Dah tolak. Tapi sekarang ni bukan jawapan dia kosong Newton. Salah. Kosong Newton tu dah tolak baru dapat kosong. Okay, kosong Newton ni dia punya net force ataupun bahasa Melayunya ni dia punya daya bersih. Daya bersih dia kosong. WX tolak F dapat kosong. So WX tu berapa? Contoh WX dia kita susun kat sini. WX tu mesti sama nilai dengan F. Okay. Sebab nombor yang sama sahaja bila tolak dapat kosong. So sekarang nak cari F, kenalah cari WX. Okay, cikgu dah ajar nak cari WX. Korang pula kira berapa jawapan dia. WX. Ya ke WX? WX 86.6. Confident? Okay, Daniel jawab 50. Okay, kenapa jawab 50? Sebab dia, cikgu tanda 50 kat sini. Okay. Alright. So, macam ni. Sama juga cara dia. Tanda ke bawah. Berat. So, 10 kg. Mass is 10 kg. So, weight will be 100 Newton. Okay, so kita nak cari WX. Sama macam yang sebelum ni. Okay, sudut ni 30. So, sudut depan ni tak boleh jadi 30. Sudut depan ni akan jadi 60. Sudut yang sini yang jadi 30. Okay. So, kita buat macam ni. Ni WX. Ni turun ke bawah. WY. Okay, kat sini dia punya berat. Berat dia 100. Okay, cikgu tanda sudut kat sini 30. So, cikgu nak cari WX. So, WX kat bawah ni. Jadikan dia segitiga. Atas ni 30. Ini WY. Sini 100. So, cikgu nak pakai apa? Cikgu pakai sin 30 equals to opposite over hypotenuse. So, dapatlah WX dia bersamaan
50. Okey, 50. Apa hal 34? Mana 34? Kat mana 34? Okey, alah tak noob lah. Okey, dia macam ni. Cikgu bagi satu tips. Okey, cikgu bagi satu tips. Kalau sudut dia 30, sudut dia 30, ini hanya untuk sudut 30. Dengar betul dia punya hint, dia punya tips. Kalau sudut 30, WX adalah separuh daripada berat. Okey. So kalau sudut dia 30, WX tu separuh daripada berat. Maknanya kalau berat dia 100, WX dia automatik 50. So kalau cikgu ada, okey, cikgu ada sudut 30, cikgu punya weight 500 Newton. So sudut 30, kalau weight 500 Newton, WX cikgu jadi berapa? Okey. Sudut 30, weight 500 Newton, WX cikgu jadi berapa? 250. 250 Newton. Okey, 250 Newton. Good. Okey, so itulah nilai WX. Okey, sekarang dia nak tanya, berdasarkan rajah yang sama, berapa nilai daya tindak balas normal N? Okey, maksudnya, dia letak kat plane ni tadi. Okey, ni ada objek. Okey, objek ni tak bergerak pun naik atas dan objek ni tak bergerak pun turun ke bawah. Tak bergerak bermaksud, dia tak bergerak atas bawah, maksudnya dalam paksi tu, okey, kalau cikgu ambil N, tolak dengan WY pun berbaki kosong. Sebab dalam paksi Y tu dia balance. Okey, bermaksud nilai N adalah sama dengan nilai WY. So, korang kira pula WY dia berapa. So, nak cari WY adalah cari sebelah dia. So, sebelah sudut ni adalah adjacent dengan hypotenuse. So, kita pakai kah. So, cos 30 sama dengan WY adjacent over hypotenuse 100. So, WY adalah 100 cos 30. Dapat jawapan 86.6 Newton. Okay. Yep, 86.6 Newton. Okay. Clear tak? Right, so konsep dia sama. Okay. So, kita ambil yang belakang satu. Yang ni. Okay. Ambil kau. Nampak macam susah. Okay, nampak macam susah. Tak susah, nampak je. Nampak je susah, tapi tak susah. Alright. So, cuba tengok kepada soalan ni. So, diagram show a car of mass 1000 kilogram. Okay, the mass of 1000 kilogram. That's the mass. And then moving on slope with a gradient of 30 degree, okay, with a constant velocity. Okay. So there is a frictional force 900 Newton acting on the car. So soalan dia, what is the thrust of the engine? Okay. What is the thrust of the engine? Okay. So sekarang ni yang kita kena faham, bila dia naik ke atas, dia ada force dekat atas. Dia ada force kat atas. Kita tak tahu force kat atas tu berapa, kita tak tahu. Kita nak cari ni. Thrust of the engine. Okay. Friction tu yang dekat geseran bawah ni. Tapi kita kena ingat, bila dia naik plane, ada satu lagi ke bawah.
Okay, nama dia adalah WX. Okay, so first kita kena jawab soalan yang sama. Is it balanced or unbalanced? Seimbang atau tak? So bahasa Inggeris ada perkataan constant velocity, ada perkataan laju seragam. Okay, so balanced or unbalanced. Okay, so bila dia jumpa perkataan tu bermaksud acceleration dia kosong. So dia punya force nanti pun berbaki kosong. Maksudnya ini adalah balance. Okay. Balance kat sini bermaksud bila F engine dia, F dia ke depan, F engine ke depan, tolak dengan friction ke belakang, tolak dengan WX ke belakang, mesti berbaki kosong. Ataupun nilai F tu mesti sama dengan nilai friction dia bercampur dengan WX. Maksudnya berapa jumlah dekat belakang, itulah jumlah dekat depan. Okay, sekarang kita kena cari WX. Okay, korang boleh kira macam cikgu kira tadi, ataupun korang boleh ingat cikgu punya hint. So, apa hint dia? Hint dia, soalan exam selalu bagi sudut 30. Kenapa dia bagi sudut 30? Supaya korang tak perlu kira. Bila sudut 30, dia punya WX adalah half of the W. So, if the W, the weight is 10,000 Newton, so WX is half of it, so it will be 5,000 Newton. Okay. Yep. 100 sin 30, betul? Dapat 5 Newton, 5,000 Newton. Okay. So, bila dapat 5,000 Newton, WX 5,000. Friction 900. So, F berapa? Dapatlah jawapan 5,900. Okay. So, hopefully korang clear dengan apa yang cikgu tengah ajar sekarang. Okay. Setakat ni faham tak? Okay, Nisa beritahu faham. Okay. Husna pun kata faham. Okay, Hana faham. Thank you. Alright. So, hopefully korang faham yang ni. So, ini bentuk, kenapa cikgu buat force 2? Sebab kalau korang nak faham yang ni, kita kena faham daripada basic. Which is, basic dia adalah korang kena tahu balance or unbalanced. So, balance dengan unbalanced itulah kelas pagi tadi. Kelas pukul 9 sampai 10.30. Okay, kita tengok balance dengan unbalanced macam mana. Kalau ada sudut apa semua macam mana. Balance nampak CY macam mana. Balance nampak CX macam mana. Okay. Habis yang tu baru boleh masuk yang ni. Okay. So, dalam force and motion 2 juga. Okay. Kedua juga, apa yang cikgu nak ajar yang seterusnya adalah macam ni pula. Okay, patah balik ke belakang sikit. Yang objek macam ni. Dan tada. Okay. Ini melibatkan a pulley system. Okay, a pulley system, sistem takat. Right. So, untuk soalan seperti ini masih lagi melibatkan force, masih lagi melibatkan daya. Tapi apa yang kita boleh nampak, dia punya mass tak sama. Okay. So, cikgu nak korang bagi tahu dulu untuk yang cikgu tanda nombor 1 dan cikgu tanda nombor 2. Alright. So, belah mana dia akan turun, belah mana dia akan naik. Okay, kita tengok yang nombor 1. Daripada gambar nombor 1 ni, objek akan turun sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan. Okay, dan nombor 2 pun sama, objek akan turun belah mana? Belah kiri ke belah kanan. Okay, so left, right, left. Okay, yeah. Untuk gambar nombor 1, dia turun belah kiri. Kenapa turun belah kiri? Kenapa dia turun belah kiri? Sebab belah kiri itu has a bigger weight. Lagi berat dari belah kanan. So, kiri turun ke bawah, 2 akan naik ke atas. Right. Untuk selesaikan soalan macam ni, korang memerlukan kemahiran simultaneous equation. Persamaan serentak. Okay, so maths-nya untuk selesaikan ni perlukan persamaan serentak. Okay, tu maths-nya. Fiziksnya adalah how you build the equation. Macam mana korang membina persamaan tu? Macam mana korang nak bina persamaan dia? Okay, kita ambil satu-satu. So,
Cikgu tanda pakai warna lain lah. Warna purple kat sini. Okay. Yang pertama, kalau cikgu nak tanda kat sini, okay, kita pakai warna lain lah. Warna purple tak nampak sangat. Warna biru lah, lain. Okay. So, pertama kita tahu, cikgu akan buat belah kiri. Korang akan mencari perkara yang sama, cara yang sama untuk yang sebelah kanan. Okay. So, untuk belah kiri, kita dah bagi tahu ini turun bawah. Yang ni akan naik atas. Right. So, kita akan buat persamaan dia. So, kita akan pecahkan objek ni kepada satu-satu, satu persatu. Right. So, 4 kg. 4 kg turun ke bawah. Okay. Atas ni adalah tension tali. Bawah ni berat. Okay. Berapa berat? Kalau 4 kg, berat is mass times gravity. It will be 4. Kita ambil gravity syllabus KSSM, KBSM. Ambil senang 10. So, kalau yang syllabus baru, just darab dengan 9.81. Beza dekat nilai G. Cara semua sama. Okay, beza hanya dekat nilai G. Cara masih sama. Concept is still the same. Because the value is different. Okay, so W kat sini akan dapat 40 Newton. Okay. And kita tahu yang ni turun ke bawah. So, bila turun ke bawah, acceleration dia ke bawah. T, kita tak tahu berapa. So, untuk yang 4 kg, dia akan jadi seperti ini. Besar tolak kecil. Meaning weight minus the tension equals to MA. So, 40 tolak T sama dengan 4A. Okey, itu untuk persamaan 4 kg. Okay, cikgu buat pula untuk yang 2 kg. Okay, so 2 kg ke mana? So 2 kg akan ditarik ke atas oleh T ataupun tension force, daya tegangan yang sama. Okay, tapi dia naik ke atas and berat dia jangan lupa bila Pak Sri Y sentiasa ada berat mg 2 times, kita ambil nilai 10, senang nak kira. So 20 Newton. Okey. Macam mana nak bina persamaan dia? Siapa boleh membina persamaan dia? Okay, apa persamaan untuk nombor 2? What will be the equation of the second one? Okay, siapa lagi besar? T atau W? And then, besar mesti tolak kecil. Okay, so bila dia naik ke atas, okay, bila dia naik ke atas, dia akan jadi T tolak 20 sama dengan 2A. Okay, T tolak 20 sama dengan 2A. Alright. So sekarang ada 2 persamaan. Soalan first, ya, soalan first. Okay, soalan second korang buat sendiri lepas ni. Cikgu ajar dulu yang first ni. Okay, macam mana cikgu bina persamaan ni adalah first, you must know where is the direction turun, where is the direction yang naik. Kalau tak, nanti persamaan salah. Itu nombor 1. Kalau korang anggap yang 2 kg turun, 4 kg naik, persamaan tu salah. Terbalik nanti and salah semua. Okay, so kita kena tahu dulu. So physics part dia is, when you see a two object with different mass, which one will going down, which one will going up. Okay, nombor 1. Nombor 2, korang kena tengok pula nak bina equation. So kalau dia going down, meaning the weight is bigger than the tension. Berat dia lagi besar. So berat besar tolak kecil. Kalau dia naik atas, T lagi besar. So T tolak W. Okay, sekarang dah ada 2 persamaan. So dalam maths, kalau korang dah ada 2 persamaan and 2 unknown, okay, 2 persamaan and 2 unknown, you can use simultaneous equation. Okay, so you can use simultaneous equation. So nak selesaikan, now is maths. So bila benda ni maths, it depend on you. How you want to solve it is depend on you. You want to use elimination, you want to use substitution, boleh. Okay, so boleh guna. Okay, contoh, cikgu ada persamaan pertama, cikgu ambil persamaan saja, 40 tolak T sama dengan 4A. Persamaan kedua adalah T tolak 20 sama dengan 2A. Alright, so ini persamaan nombor 1, ini persamaan nombor 2. Okay, cikgu nak pakai substitution. So cikgu akan ambil T sama dengan 2A campur 20, jadikan ini persamaan nombor 3.
Okay, and then cikgu masukkan nombor 3 into 1 dalam nombor 1. So, bila cikgu masukkan, okay, ni yang selalu orang buat silap. 40 tolak T tu, cikgu gantikan dengan 2A campur 20 sama dengan 4A. Right. Salah dia dekat mana? Salah dia selalunya kat sini. 40 tolak 2A tolak 20. Kenapa tolak? Ini darab sini, ini darab sini. Okay, so your maths must be correct. So ni 4A. So susun nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. 40 tolak 20 sama dengan 4A campur 2A. Macam korang selesaikan algebra. 6A sama dengan 20. Okay, 6A sama dengan 20. So A dia adalah 20 bahagi 6. Yang mana korang akan dapat 3.333. Okay. So dah dapat 3.3333. Masuklah dalam persamaan tadi, cari T. So T dia akan jadi 2 kali 3.333 campur 20. So korang akan dapat T dia 6.66 campur 20. Dapatlah 26.6 Newton. Okay, good. Newton bubuh Newton. Okay, sekarang mula kita tengok. Korang boleh check balik, logik atau tak logik. Okay, so nak tahu check logik atau tak logik. Right. Berat dia ke bawah adalah 20 Newton. Tali ni tarik ke atas 26.6. And dia bergerak ke atas dengan pecutan 3.33 ms negatif 2. Okay, without a friction, sebelah sini 40 Newton. So tali dia dekat atas ni adalah 26.6. Nampak logik sebab 40 lagi besar daripada 26.6. So korang akan dapat A dia 3.33 juga. Okay, so ni frictionless pulley. Okay, takal licin. Untuk SPM memang level dia takal licin. Kalau takal tak licin, korang kena consider friction, and that friction dia ada coefficient, and that one tak belajar dalam SPM. Okay. Alright, so cikgu bagi masa. Cuba solvekan yang sebelah. 2 kg dengan 6 kg. So bina persamaan dia. 2 kg dengan 6 kg. Okay. Contoh yang sebelah sini cikgu tak nak pakai substitution, cikgu nak pakai elimination. Okay, contohlah cikgu nak pakai elimination. So cikgu darabkan yang ni dengan 3. So cikgu dapat 3T tolak 20 sama dengan 6E. Yang bawah ni kalau cikgu terbalikkan sebab senang, tolak T campur 60 sama dengan 6E. Cikgu nak eliminate A. So untuk cikgu eliminate A, cikgu kena tolak. Okay, cikgu kena tolak. So bila cikgu tolak, 30 tolak T jadi 4T. And tolak 20, tolak tambah, tolak 20, tolak 60, tolak 80, kosong. So 4T sama dengan 80. Okay, kalau tak dapat ni maknanya korang kena check. Okay. Jap, cikgu salah ni. Mana aku salah? Ni 60. Okay, so tolak 120. Okay, baru betul.
Okay, so matematiknya kena betul. Okay, so sini 120. So 120 bahagi 4. So T dia 30 Newton. Okay, after that masukkanlah dekat mana-mana persamaan. So 30 tolak 20 sama dengan 2A. So 10 sama dengan 2A. A sama dengan 5. Okay, great, good. Nisa dapat, Adham dapat, Right, Aizat dapat. Tak habis tu, kena cari dulu dia punya acceleration. Okay, done. Okay, Usna dapat 5. Okay, good. Okay, next page. Tantada, tantada. Okay, cuba yang ni. Okay, cuba satu lagi. Berapakah tegangan tali and pecutan? On the next page. Okay. Berapa tegangan tali and also the acceleration pecutan. Cuba cari. Cara sama cikgu ajar cara sama. Lepas ni baru kita nak tengok yang sebelah sini. Sebelah sini ni dia campur. Paksi X, paksi Y. Kita tengok yang ni dulu. Okay, kita tengok yang ni dulu. Buat persamaan dia. Okay. Alright. Okay tak ni? Dapat tak? Itu pula. Dah. Okay. So yang ini cikgu buat persamaan dia. Turun ke bawah. Ni naik ke atas. So persamaan dia, berat dia ke bawah 50. Atas ni T. Yang ni naik ke atas T. Bawah ni 20. So kita buat persamaan dia untuk M. Okay, untuk M besar. Untuk M besar dia jadi 50 tolak T sama dengan 5A. Okay, untuk M kecil, objek yang M kecil adalah T tolak 20 sama dengan 2A. Okay, so dah ada, boleh selesaikan. Contoh cikgu nak susun ni jadi T sama dengan 2A campur 20. Okay, so cikgu gunakan yang tu masuk kat sini. So 50 tolak 2A campur 20 sama dengan 5A. And jangan lupa bila buka kurungan buka kurungan ni ramai terlupa. Okay, so 30 sama dengan 7A. So A dia adalah 30 bahagi 7, 4.28. Right. And then masukkan nak mencari T. So T sama dengan 2 kali 4.28 tambah 20. So akan dapat 28.6 Newton. Okay, good, great. Nice, thank you. Semua dia. Okay, so itulah dia kalau soalan begini. Okay, 4.29 boleh, 28.58 boleh. Nak bunda pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay, good. So kita ambil yang sini, sebelah ni. Tang. Okay. Right. So the question is, what is sama juga berapa tension and acceleration of object M? Soalan pertama, ni AB tau, lupa pula. Ni ada A, ada B. Okay. Soalan A, bila dia tak ada friction. Soalan B, bila dia ada friction. Okay. Soalan macam ni sama, korang kena pecahkan dua. Okay, still kena pecahkan dua. Pecahkan dua kat sini maksudnya, cikgu kena pecahkan 3 kg. Ke mana 3 kg ni pergi? So 3 kg akan gerak ke kanan, which is
ke kanan dengan tension, which is tak tahu berapa tension dia. Okay. And then, yang mana yang ni? Sama juga, soalan sama. Cari acceleration and also cari dia punya tension. Sama je. Okay, sama saja. Cuma beza dia tadi Y dengan Y, paksi Y dengan paksi Y. Sekarang ni satu objek duduk kat paksi Y, satu objek dekat paksi X. So, cara dia masih sama. Okay, cikgu pecahkan dulu objek tu supaya lagi senang. So, cikgu pecahkan 3 kg. And then cikgu pecah untuk 2 kg. 2 kg pergi mana? Okay, 2 kg akan turun bawah. Okay, so atas tu dia punya T. So, maknanya bawah ni 20. And objek ni turun ke bawah. Okay, so bina persamaan dia. Persamaan dia yang pertama, untuk objek 3 kg, persamaan dia akan jadi T. Tak ada friction. Friction tak ada, so tak tolak siapa-siapa. Sama dengan 3A. Okay. Untuk yang 2 kg ni, persamaan dia akan jadi 20 tolak T sama dengan 2A. Okay, so apa yang kita buat? Kita ganti saja. So 20 tolak 3A sama dengan 2A. Buka kurungan, 20 tolak 3A sama dengan 2A. So 20 sama dengan 5A. So A 20 bahagi 5, 4. Okay. So nak cari T dia, masukkan balik. So T dia adalah 3 kali 4, 12 Newton. Okay. So itu soalan untuk soalan A. Soalan A dia kata tiada geseran, no friction. There's no friction. So there's no friction, ini dia punya jawapan. Okay. T tak payah tolak W. Okay. Kenapa T tak payah tolak W? Sebab korang kena tengok keadaan objek ni. Kalau objek tu bergerak dalam X-axis, okay, X-axis, W tu diabaikan. Maknanya berat tu diabaikan. Tapi kalau objek bergerak in Y-axis, you must always consider W. Okay. So sebab tu persamaan untuk 3 kg tu tak payah letak W sebab dia ke kiri kanan. So benda yang kiri kanan, W dia tak kacau. Tapi kalau benda tu atas bawah, W dia kacau. Okay. Sekejap siapa lagi ni? Ada yang tak masuk ke? Okay. So untuk yang bawah, dia kata sekarang yang 3 kg tu ada friction. Okay, ada friction. Ada friction 2 Newton. Maksudnya gambar dia dah berubah sikit. So gambar dia berubah sikit. Berubah macam mana? Dia berubah macam ni. 3 kg tadi ditarik oleh T. Tapi dia ada friction. Okay, friction dia kata 2 Newton. Okay, friction dia 2 Newton. Alright. So friction dia 2 Newton. Okay. And then kita nak cari apa persamaan kat sini? So persamaan kat sini sebab dia ditarik ke kanan, T tolak 2 sama dengan 3A. Okay. Untuk yang 2 kg tadi masih sama. 2 kg turun ke bawah, so berat dia 20 Newton. Atas tali yang sama sambung ke M. Okay, sambung ke 3 kg. Okay, ni 2 kg. And then dia turun bawah. So persamaan untuk 2 kg akan jadi sama macam tadi. 20 tolak T sama dengan 2A. Okay. So, bila kita buat kat sini, cikgu masukkan, cikgu susun persamaan. Alright, so T sama dengan 3A campur 2. So, 20 sama dengan 20 tolak 3A campur 2 sama dengan 2A. So 20 tolak 3A tolak 2 sama dengan 2A. So 20 tolak 2 sama dengan 5A. So 18 sama dengan 5A. So bahagi. A adalah 18 bahagi 5. So dapat. Okey.
Okey, so Nisa tanya apa? Cikgu kenapa tak masukkan terus T yang soalan A tadi? Terus masukkan T. Oh, okey. So, cikgu bukan tak nak masukkan T tu terus. Cikgu nak tunjukkan satu persatu kenapa T tu dapat 3A. Okey. Kalau dah cekap matematik, boleh je masuklah terus. Cuma kalau cara macam ni, dapatlah elakkan kesalahan. So, bila kita kira 18 bagi 5, korang akan dapat 3.6. Okey. Alright. So, setakat ni clear tak untuk dua bentuk soalan ni? Okey, untuk dua bentuk soalan ni. Okey, T dia masukkan balik. So, cari T dia masukkan balik. T sama dengan 3 darab A, 3 darab 3.6 campur 2. So, korang akan dapat 12.8 Newton. Okey, Amir tanya frictional force kan kat N tak efek M je cikgu kat M kejap. Frictional force. Oh, efek lah. Sebab tu kalau kita boleh tengok, kalau kita kira tadi tanpa friction, berapa dia punya acceleration? Untuk soalan A, tak ada friction, acceleration dia 4. 4. Now bila ada friction, friction dia 2 Newton, acceleration dia tak dapat 4. Acceleration dia dah jadi 12.8. Acceleration dah jadi 3.6. Okay, kenapa last kali tu tambah 2? Oh, cikgu ambil persamaan ni. Cikgu ambil persamaan ni. Persamaan ni, cikgu ganti balik. Masukkan A. Okay. Alright, cikgu buat macam ni supaya korang nampak kalau nak salin. Sekejap, nampak ke kalau nak salin? Okay. Alright. So, Daniel faham tak kenapa cikgu tambah? Kenapa 3 kg tu tak jadi 30 Newton? Okay. 3 kg tak jadi 30 Newton sebab W, weight. Weight kita hanya consider dalam paksi X. So, kita tak payah letak berat dia sebab objek tu tak turun paksi X. Kita tengok gerakan objek. Yang 3 kg dia bergerak ke kanan. 3 kg bergerak ke kanan. So, bila dia bergerak ke kanan, bergerak ke kanan, itu dalam paksi X. So, paksi X, berat kita tak ambil kisah. Berat kita tak ambil kisah. Tapi, kalau objek tu turun ke bawah, turun ke bawah, atau naik ke atas, cikgu tengah tulis kat chat ni, apa yang berlaku, korang kena sentiasa consider weight. Berat. Sentiasa ada berat dan berat tu sentiasa ke bawah. Sentiasa ke bawah. Berat sentiasa ke bawah. Weight ke bawah. So macam soalan sebelah sini bezanya adalah contohnya nak beza dia. Soalan sebelah kiri, kenapa dua-dua cikgu letak weight dia 50 kg, 50 Newton, 20 Newton sebab both objek dalam paksi Y. 50 Newton turun ke bawah, 20 Newton naik ke atas. Dua tu dalam paksi Y. Okey. Alright, Adam tanya, cikgu kalau kedua-dua belah mempunyai jisim yang sama, A kosong dan daya seimbang, iya, betul. Okey, Adam cakap tu betul. Apa Adam tanya dekat chatting tu betul. So, kalau dua-dua objek kita letak, kenapa seimbang? Contoh kalau nak faham kenapa seimbang, cikgu letak belah sini 5 kg. So, sebelah sini pun 5 kg. Ke mana dia naik? Contoh kita tahu dia naik belah mana, kita buat kata dia turun belah sini, yang ni kita kata dia naik atas. So, persamaan belah sini akan jadi 50 tolak T sama dengan 5A. Sebelah kanan ni pula T tolak 50.
Okay, satu lagi persamaan akan jadi T tolak 50 sama dengan 5A. Okay, so kalau kita buat elimination, at the end dapat kosong. Kalau korang buat pergantian at the end dapat kosong. Okay, bermakna dia seimbang. Okay, saya tanya, so light takal tu gerak langsung lah kan? Langsung. What is mean by gerak langsung? Takal tu, oh tak gerak langsung. Okay. Kiranya, tengoklah kalau dia dia ada satu lagi konsep, instantaneous acceleration, tapi itu tak adalah SPM lah. Maksudnya takal tu tolak sekejap, lepas tu dia gerak, and then nanti dia gerak constant velocity. Tapi tu tak adalah SPM lah. Okay, tak adalah SPM. Okay. Alright. Clear tak ni? Clear tak ni? Faham tak? Ni force and motion 2. Okay, ni force and motion 2. So hopefully korang tahulah kenapa dia ke atas ke bawah, kenapa cikgu letak berat. Berat hanya dalam paksi Y. Paksi X tak ada berat. Okay, paksi X tak ada berat. Berat hanya paksi Y. Paksi X tak ada berat. So kalau paksi X, just tulis sama dengan macam F sama dengan MA yang macam kita belajar sebelum tadi. Okay. Good. Okay. Last one kat sini. Cikgu nak buat soalan macam ni. Okay, ni antara soalan yang popular masuk percubaan. Okay, soalan popular juga masuk percubaan. Dia lebih kurang macam ni. Okay, okay. So, contoh je lah. Okay, so ada force tarik sini. Dan ada force tarik ke bawah. Okay, sudut ni 30. Sudut ni 30. Okay, ni like 100 Newton. Sini pun 100 Newton. Okay, ni gambar ni dia tarik boat. Okay, dia tarik boat. Tarik sampan lah. Okay, dia tarik sampan. So ada orang tarik kat sini. Ada orang tarik kat sini lah, contoh. Okay. Alright. So soalan dia, berapa dia punya number one, berapa dia punya net force, okay, ada berapa dia punya daya bersih, and yang kedua, berapa dia punya acceleration. Kalau contohnya letaklah sini 10 kg lah, senang. Okay. Ni kira dia macam ni cakap. Orang ni duduk atas jeti belah sini, orang ni jeti belah sini. Okay, dia tarik boat tu. Okay, so dia tarik boat tu. Alright. So, apa yang korang kena cari? Salin dulu. Yang lepas ni cikgu bincang apa yang korang kena cari. Okay, benda pertama, rasa-rasa force tu balance ke unbalance? Okay. Itu yang kena check dulu. Force tu balance ke unbalance? Okay, kalau soalan ada acceleration, soalan ada pecutan kat situ. Ada pecutan ni. Okay, ada pecutan. So, kalau ada pecutan, rasa-rasa seimbang ke tak? Unbalance, dia tak seimbang. Okay, dia tak seimbang. So, sekarang ni sebenarnya, objek ni, kita kena tengok kepada objek. Objek bergerak ke mana? Objek gerak tegak macam ni. So, dia punya force tak tegak. Okay, force dia tak tegak. So, apa kita kena buat? Dia lebih kurang macam yang kita belajar tadi. Korang kena cari dia punya Fx untuk katalah ni F1. Okay, Fx untuk yang nombor 1. Yang ni pula katalah bawah ni F2. Korang kena cari juga Fx untuk nombor 2. Okay, cuba cari Fx ni berapa. Okay, berapa dia punya Fx.
Okay, macam nak cari fx? Okay, nak cari fx, kita cari dulu. Untuk f1x. Okay. So, macam mana kita nak cari untuk f1x? So, kita buat dia punya segitiga. Untuk bahagian atas, ini 30, ini 100, ini berapa? Okay. So, untuk bahagian bawah, ini 100. Okay, sini fx, sini 30. Okay, cari berapa dia punya fx. So nak guna apa? Nak guna apa tu dia punya matematik yang kena mahir? So, kita ada sudut 30. Sebelah depan ni apa? Opposite. Sebelah bawah ni adjacent. 100 tu hypotenuse. Sama juga. Ini opposite. Sini adjacent. Sini hypotenuse pula. Okay, sini hypotenuse. Sini adjacent. So, kita nak cari adjacent. So, kalau kita nak cari adjacent, maknanya kita kena cari kah adjacent over hypotenuse. So, kita pakai cos. So, cos 30 adjacent over hypotenuse. So, berapa nilai fx? Fx dia adalah 100 cos 30 akan dapat 86.6 Newton. Itu bahagian atas. So, bahagian bawah pun kalau kita cari Fx untuk bahagian bawah, sama juga korang akan dapat 86.6 Newton. Okay. Jadi, berapa dia punya nilai force? Berapa jumlah force dia? Jumlah force dia bukan 86.6. Sebab jumlah force daripada atas adalah 86.6. Yang bawah pun 86.6. Okay. So, kalau macam ni, berapa dia punya fx? So, fx dia akan jadi 86, maknanya total force. Total force dia adalah f1x tambah f2x. So, korang akan dapat 86.6 akan dapat 173.2 Newton. Okay. Alright. So, soalan Nisa 86.6. Cikgu ada tak kes dia tarik sudut tu lain? Oh. Boleh? Possible? Tapi bukanlah level SPM. Okay, bukanlah level SPM. Yang tu kalau nak cari dia yang tu susah sikit. Sebab apa? Kalau yang tu pertama dia akan korang kena cari fx, banyak kerja. Cari fx, lepas cari fx, cari fy. Okey. Cikgu boleh terangkan balik EF. EF mana EF? Oh. Ini. Okey. So, bila kita tengok kat sini, dia ada dua force sebenarnya. Satu tarik dari atas, satu tarik daripada. Ni macam kalau pandang dari atas. Okey, ni pandang dari atas ni. Tengok boat tu dari atas. So, dari atas korang akan nampak seorang tarik belah kiri, seorang tarik belah kanan. Okey, seorang tarik belah kiri, seorang tarik belah kanan. Yang belah kiri tarik 100 Newton, yang belah kanan pun tarik 100 Newton dan kebetulan sudut dia sama. So, bila dia sudut sama, boat tu bergerak ke depan. Okey, dia bergerak ke depan. So, yang kita kena cari adalah dia punya Fx. Okey, so kita cari Fx. So, kita dapat Fx dia adalah 86.6. Bawah ni sebab dia sama 86.6. So, berapa jumlah force? So, jumlah force dia, korang tak boleh buat 100 campur 100. Okey, tak boleh buat 200. Sebab dia, objek tu bukan bergerak sengit. Objek tu bergerak dalam paksi X. So, jumlah force dia adalah F1X campur F2X. Maknanya yang korang kira tadi. So, jumlah F dia adalah bersamaan 86.6 tambah 86.6. So, akan dapat 173.2. Okey. So, Nisa tanya, cikgu lagi besar sudut, lagi besar ke dia punya sum of Fx? Lagi besar sudut, lagi kecil. Okey, lagi besar sudut, lagi kecil. Okey, F1x belah atas, F2x belah bawah, betul? F1x belah atas, F2x belah bawah.
Betul. Okay. So acceleration guna total force. Yes, betul. Maknanya sekarang ni korang dah dapat force dia 173.2. So nak cari dia punya acceleration. Okay, soalan nombor 2. Soalan B tu, soalan nombor 2. So net force sama dengan MA. So 173.2 sama dengan 10A. So A dia adalah 173.2 bagi 10. Dapatlah nilai 17.32 ms negatif 2. Okay. Alright. So ni saya kata sudut lagi besar ke dia punya sum of fx lagi kecil. Okay, kalau lagi kecil, macam ni saya nak tunjukkan lagi kecil. Kalau contoh kita salin bot yang sama. Okay, bot yang sama. So seorang tarik ke atas, seorang tarik ke sini. Kita buat sudut lagi besar. Sudut bawah ni 60. Okay, 60. Cikgu letak force yang sama, 100. Cikgu letak force yang sama, 100. Okay. Macam ni kita nak cari fx. Sama macam tadi. So kita nak cari fx. Sudut 60, sini 100. Fx berapa? So cikgu akan guna cos 60 adjacent over hypotenuse. So korang akan dapat fx tu bersamaan 50. Okay, lagi kecil. So maknanya belah bawah ni pun kalau kita kira fx dia sebab sudut sama, fx dia 50. So berapa jumlah force? So jumlah force akan jadi 50 campur 50. So jumlah force dia 100 sebab ada dua force atas dengan bawah. So macam ni kita nak kira acceleration 10 kg tadi. So net force sama dengan MA. So 100 sama dengan 10E. So A dia adalah 100 bahagi 10. Korang akan dapat pecutan yang lagi perlahan 10 ms negatif 2. Okay, tadi sudut dia kecil. Sudut dia kecil besar. Sudut dia kecil korang dapat 173.2 and korang dapat acceleration dia 17. Alright. Okay, kalau dua orang tu tarik sudut 180. Secara logiknya kalau 180 maksudnya dia tak ditarik dalam paksi X. So bot tu tak possible lah bergerak. Okay. Kalau sudut contoh, bot ni ditarik. Okay, bot ni ditarik tegak macam ni. Okay. 100 Newton. So ditarik ke sini 100 Newton. Macam mana bot tu nak gerak? Sebab orang tarik ke tepi. Okay, bot tu tak gerak. Alright. So kita balik kepada yang ni. So untuk solution dia, maknanya untuk yang force and motion 2 yang petang, yang kira sesi tengah hari, beza dengan sesi pagi. Okay, apa yang sama? Persamaan dia adalah first, you must always determine either dia balance or unbalanced. Seimbang atau tak seimbang. Nombor 1. So itu yang sama. Yang bezanya adalah kena sentiasa menggunakan trigonometri. Maknanya korang kena tahu sin, kenapa pakai sin, kenapa pakai cos. So salah guna sin, salah guna cos itu bukan masalah fizik. Salah guna sin, salah guna cos bermasalah dalam matematik. So kena study balik trigonometri. Fahamkan betul-betul bila nak pakai sin, bila nak pakai cos. Okay. So bila dah faham trigo, insya-Allah yang ni tak jadi masalah. Okay. So konsep yang sama kalau dia kata nak acceleration adalah unbalanced. Kalau dia kata constant velocity bermaksud balance. Okay. Okay. So clear tak? Clear tak? Hopefully korang clear apa yang saya cakap. Okay, video yang pagi tadi ada ke? Alright, dia macam ni. Sebab bila kelas sejam setengah, dia nak video ni bila record dia akan rendering. Dia nak kena render bagi siap video tu.
So tak sempat nak render dalam sejam sebab kalau cikgu biar dia render jadi macam semalam. Semalam cikgu biar dia render, habis video cikgu sambung kelas, problem dia laptop cikgu jadi hang. So apa yang cikgu buat adalah kita akan habiskan dulu kelas sampai malam. Lepas sudah habis, malam ni cikgu render satu-satu. So bila dah render satu-satu tu, nanti video tu senanglah siap cepat. Okay, siap lagi cepat. Okay, and laptop cikgu pun tak hang. Kalau tak nanti dia hang. Okay, so terima kasih semua kepada berapa orang hari ni kita ada untuk sesi pukul 11. Kita ada 11, kita ada berapa orang? Okay, kita ada 27 orang. Okay, so terima kasih semua yang join sesi pagi ni. Kita akan ada next session. Next session kita adalah pukul 2:30 petang. So, ada masa lebih kurang sejam setengah untuk korang rehat ke mandi dan sebagainya. Siapa rasa mungkin boleh rehat kejap, tidur kejap. Okay, Khairullah panggil, tidur sekejap tengah hari sebelum Zuhur. And then sekarang sambung balik lah pukul 2:30 insyaAllah. Okay, so kalau ada soalan boleh tanyakan nanti. Korang nak basic cikgu pun tak ada masalah. Kalau mana tahu tiba-tiba belajar ni jumpa soalan yang mana korang tak tahu nak jawab dulu, nak tanya, boleh. Okay, so itu saja. Kita jumpa sesi petang 2:30 petang ini. Okay, bye-bye.